Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Rashidi dalam berita pagi Sarawak Selasa 18 Jun 2024. Sarawak akan memperkenalkan satu mekanisme bagi mengawal harga daging dan haiwan ternakan di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, perkara tersebut akan dimaklumkannya kelak. Saya ada mempunyai satu cara untuk tahun depan di mana kita boleh mengawalkan harga sapi dan haiwan kita. Biar saya umumkan kemudian. Premier Sarawak berkata demikian kepada media selepas Majlis Ibadah Korban Aidiladha di Kuching semalam. Beliau ditanya sekiranya Sarawak mempunyai cadangan untuk mengimport lembu daripada luar negara. Jelasnya walaupun harga ternakan di Sarawak agak tinggi berbanding negeri lain, namun masyarakat di negeri ini masih berupaya untuk menunaikan ibadah korban pada tahun ini. Kerajaan sudah dalam proses memperketatkan lagi Akta Kanak-Kanak 2001, lebih-lebih lagi apabila Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak akan beroperasi sendiri pada 2026. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pindaan undang-undang baharu dalam akta berkenaan dijangka akan dibawa ke Parlimen tahun ini atau tahun hadapan. Undang-undang dalam akta tersebut perlu dipindah berikutan perkara berkaitan keselamatan kanak-kanak semakin membimbangkan kini. Kementerian juga masih menstruktur dan merekrut pekerja termasuk pengasuh dan pelindung yang akan berkhidmat di jabatan berkenaan. Sebenarnya ada gesaan ke tidak, memang kami sudah mula kerana ianya memang sudah dalam proses kerana kita sudah menggunakan operasi dari segi Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak itu sudah bermula pada tahun lepas. Maka sebab itu kita perlu menggiatkan lagi dan mungkin ada perkara-perkara yang baru seperti mana yang mungkin tidak terlibat dalam undang-undang tetapi peraturan. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas kenyataan Ketua Wanita MCA Wong Yo Fong yang menggesa KPWKM menyemak semula dan memperketatkan Akta Kanak-Kanak. Terdahulu, beliau yang juga ahli Parlimen Santubong merasmikan Majlis Ibadah Korban 1445 Hijrah bersama Menteri KPWKM di Bandar Baru Semeriang, Kuching. Sebanyak 14 ekor lembu disumbangkan beliau di masjid dan surau dalam Parlimen Santubong sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Sarawak akan meluaskan lagi tinjauan pemetaan dan kajian terhadap tanah sebagai antara langkah agresif membangunkan industri mineral negeri. Timbalan Premier Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata, setakat ini Jabatan Mineral dan Geosains telah membuat tinjauan sekitar 32% daripada 12.4 juta hektar keluasan keseluruhan negeri yang melibatkan kawasan selatan Sarawak iaitu dari Kuching hingga ke Seri Aman. Anda berdasarkan pada laporan survey yang kita perolehi, that cover only about 32% of our total land mass in Sarawak. Nilai mineral yang ada dijangka mencacah lebih daripada 1.25 trilion ringgit Malaysia. Beliau yang ditemui pemberita di Kuching semalam berkata, Sarawak menyasarkan 30% lagi tanah bakal ditinjau pada tahun ini. Menurutnya, antara hasil mineral berdasarkan laporan tersebut adalah emas di Baut dan Seri Aman, selain boksit, pasir silika berkualiti tinggi serta nadir bumi yang mempunyai potensi tinggi. Beliau telah membuat lawatan kerja di Kanada baru-baru ini mempelajari serta melihat sendiri sektor pelombongan di negara berkenaan yang dilaksanakan mengikut dasar pembangunan industri mineral negara itu. Antara aspek diambil kira ialah inisiatif kerajaan Kanada dalam berdepan isu masyarakat pribumi selain pengurusan sektor pelombongan mampan yang mementingkan pemeliharaan alam sekitar. Menurut Datuk Ahmad Awang Tengah, ia bakal menjadi tanda aras pembangunan industri mineral negeri bukan hanya menyasarkan sektor huluan malahan juga hiliran. Terdahulu beliau turut serta dalam aktiviti ibadah korban di Surau Wakaf Taman Indah Semeriang Baru sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Sebanyak 5 juta ringgit telah diluluskan oleh Premier Sarawak pada tahun ini untuk melebarkan jalan-jalan utama yang memasuki kawasan tu dan di Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pada permulaannya jalan di kawasan Tudan ini adalah sempit sehingga menyukarkan perkhidmatan bas memasuki kawasan tersebut. Itulah saya sedang memohon peruntukan khas daripada
Yang Berhormat Premier, dan beliau telah pun meluluskan 5 juta tahun ini untuk melebarkan jalan utama yang masuk ke kampung ini. Ya. Jadi kerja-kerja ini telah bermula pada bulan awal tahun ini, dan tingkat pun kerja-kerja pun dekat hampir siap. Ya. Dan apabila dah siap ini, jadi ada lebih mudahlah untuk perkhidmatan bas masuk ke kampung ini. Tambah beliau, perkhidmatan bas sangat diperlukan di kawasan tersebut bagi memudahkan penduduk ke tempat kerja selain kemudahan pengangkutan untuk para pelajar ke sekolah. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan simbolik penyerahan daging korban bersempena Hari Raya Aidiladha di Masjid Darul Iman Kampung Tudan Fasa 2A, Miri. Sebanyak 2 ekor lembu, 4 ekor kerbau dan 3 ekor kambing disembelih dalam ibadah korban pada tahun ini. Sementara itu, di majlis berasingan acara ibadah korban di Masjid Al-Firdaus Taman Tunku Miri, sebanyak 12 ekor sapi telah disembelih. Seramai 11 penunggang bermotosikal berumur antara 18 hingga 26 tahun ditangkap oleh bahagian siasatan dan penguasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri dalam operasi Samseng Jalanan di 3 kawasan di Miri yang dijalankan dari pukul 12.30 pagi hingga 6 pagi pada 15 Jun lepas. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexon Nagacabu dalam kenyataan media mengesahkan tangkapan tersebut adalah hasil pemantauan dan risikan yang dibuat semasa operasi dijalankan di sekitar kawasan Jalan Miri Bypass, Jalan Marina dan Taman Milenium Jalan Datuk Permaisuri Miri. Katanya penunggang motosikal yang ditahan ini telah terlibat melakukan aksi bersaing sesama sendiri, uji kelajuan wheelie dan mengubah haluan yang mana aksi ini membahayakan kepada diri sendiri serta pengguna jalan raya yang lain. Sepanjang operasi tersebut, pihak polis telah mengeluarkan sebanyak 98 saman dan turut menyita 11 buah motosikal atas pelbagai kesalahan. Kesemua mereka telah ditahan di bawah Seksyen 42-1 APJ 1987 dan dibawa ke Balai Polis Trafik Miri untuk tindakan selanjutnya. 2 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tung Hua Sibu telah mengkaji dan mencipta satu projek yang dinamakan Flash Guard System bagi mengenal pasti paras air di kawasan yang kerap banjir. Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jin memuji projek yang dilaksanakan 2 pelajar SMK Tung Hua, Adam Niang Jan Kai, 17 tahun, Ethan Lau Di Hung, 14 tahun, dalam mencipta solusi bagi masalah banjir. Jelas beliau, walaupun ia bukan solusi sepenuhnya, namun dapat memastikan orang awam mendapat notifikasi mengenai paras air di kawasan cenderung banjir. Katanya ini sangat memberangsangkan apabila 2 pelajar ini berjumpa dengannya bagi mendapat sokongan dan beliau melihat ia sebagai satu idea sangat menarik terutama apabila kawasan Bukit Asik mempunyai masalah banjir. Dengan projek sebegini dapat dikenal pasti kenaikan paras air secara dalam talian. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa lawatan ke kawasan projek di Jalan Merlin Sibu. Tambah beliau, projek ciptaan 2 pelajar tersebut mampu berkembang dengan lebih jauh jika terbukti keberkesanannya dan mampu mencapai pasaran luar negara. Sementara itu, menurut Adam Ngiang, mereka telah memasang alat tersebut di Jalan Merlin, SMK Tung Hua, SMK Sungai Merah dan SMK Bandar Sibu. Pada asasnya, projek Flash Guard System ini bertujuan membantu penduduk di beberapa kawasan untuk menentukan paras air serta memberitahu penduduk tentang banjir kilat. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga sagara, Palestin pasti mereka.